Assalamualaikum. Raja 11 ialah sebuah carta pai yang tidak lengkap menunjukkan peratusan warna kegemaran oleh murid di sebuah sekolah. Okey, ada warna merah, warna hijau, kuning, biru, putih. Jadi merah 20%, hijau 30%, kuning 15%, biru 25%, putih tak tahu berapa peratus. Tetapi awak perlu tahu satu carta pai ni dia adalah semua sekali ialah 100%. Keseluruhan ni ialah 100%. Jadi nak tahu yang putih ni, okey, kita kira macam ni. Kita kira tambah dulu hak dia beritahu, hak ni dia beritahu dah kita ni. Kita tambah dulu. Kemudian 100% ni, sebab 1% ni tolak hak kita tahu. Kemudian dapat hak tak tahu kan? Okey, dapat putih nanti. Jadi kita pun tambah yang dah tahu dulu. Berapa? Berapa? 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90%. Semua sekali merah, hijau, kuning, biru ni 90%. Dah berapa putih ni? Berapa putih ni? Jadi putih ni ialah 100% tolak dengan 90%. Jadi yang putih sifar 1, 10%. Satu markah. Jawapan dia dekat sini je, 10%. Kalau awak nak corak pada 10% macam ni terus pun boleh. Dah dapat J1. Sebab dia kalau satu markah tidak perlu jalan kira pun sebenarnya. Tetapi kalau kita tak boleh nak corak ke yang satu markah ni, kita boleh kira, tak ada masalah. Bilangan murid di sekolah itu ialah 1000 orang. Okey. Ni bentuk peratus ni. Okey, putih kita tahu tadi 10%. Ni bentuk peratus. Jadi dia kata bilangan murid ni semua sekali ialah 1000 orang. 1000 orang. Cari bilangan murid yang menggambarkan warna hijau dan kuning. Okey, hijau dan kuning. Okey, kita perkira hijau dan kuning berapa peratus? 30% tambah dengan 15%. 45%. Okey, 45% ni dia kata bilangan murid, bukan nak bilangan peratus, bilangan murid. Berapa orang murid daripada 1000 orang ni yang suka warna hijau dan kuning? Okey, 45% ni warna hijau dan kuning. 45% ni berapa orang benarnya? Berapa orang 45% ni? Dalam bentuk orang ni berapa? Ni dalam bentuk peratus kan? Dalam bentuk orang ni berapa? Dalam bentuk bilangan. Jadi kita kira macam ni. 45 ni 100 ni, peratus ni per dengan 100 darab dengan 1000 orang. Mana simbol peratus dia? Simbol peratus dia dah hancur dah. Sebab kita buat per dengan 100. 45 per 100 darab dengan 1000. Kita pun mainlah potong ni. Bawah se. Atas se, bawah se. Atas se, bawah se. Hak ni boleh tak potong ke bawah? Tidak boleh. Sebab tak ada geng dah dia nak potong. Okey. Dia kena potong berpasangan kan. Ni satu dari bawah beres. Jadi kita kira ni. 45 darab dengan 10. Okey, 45 darab dengan 1 apa? Sini 1 ni 45. Kosong ni nombor sifar sutir ke ni. Sebiji lagi nombor sifar ni letak je. Jadi warna hijau dan kuning ialah 450 orang. Ni jawapan dia. Okey, 2 markah. Jadi ni J1 ni K1. Okey, Raja 12 menunjukkan 3 buah tempat di sebatan jalan yang lurus X, Y, Z. XZ 36 km, YZ 12 km. Nyatakan jarak dalam meter X ke Z. Okey, X ke Z berapa dia punya jarak dia? Okey, iaitu 36 kilometer. Tetapi jawapan nak dalam apa? Meter. Jadi 36 darab dengan 1000 meter. Tahu tak? Buat formula kita kan ingat tak? Kambing makan. Okey. KM ke M 1000 kan? Darab 1000. So, itu pun darab. 36 darab 1, 36. Sifar belakang ni letak je. 36,000 meter. Dapat satu markah. Hitung jarak dalam meter X ke Y. X ke Y. Dalam meter. Jadi hitung jarak X ke Y
Okey, yang ni tak tahu lagi kan. Ini tak tahu. Jadi 36 km ni yang panjang ni tolak yang dah tahu atau tolak yang dah ada 36 tolak 12. Jadi 6.24 3.12 24 km. XY adalah 24 km, tetapi nak dalam meter. Jadi 24 darab dengan 1000, 24 darab dengan 1 jadi 24. Sifar ni letak je 3 meter. Okey. Ali menaiki bas X ke Y. Okey, tambah bas bagi setiap 2 km adalah RM1. Okey, jadi 2 km RM1. Berapakah tambahan bas yang perlu dibayar oleh Ali? Okey, kalau 2 km RM1, kalau 1 km berapa ringgit? 1 km 2 km RM1, kalau 1 km 50 sen lah. Betul tak? 50 sen. 50 sen. Dia tanya berapakah tambahan bas yang perlu dibayar oleh Ali daripada X ke Y ni. X ke Y ada 24 km. Darab dengan 50 sen. Senang je darab 50 sen. Okey, kita tulis 0.5 je. Kosong belakang ni boleh buang ni sebab dia dapat titik puluhan. Nombor sifar hak ke belakang ni boleh buang. Okey. Kalau dia nombor macam ni, contoh nombor kosong ni tak boleh buang kalau dia tengah-tengah nombor. Kalau dia nombor sifar belakang ni boleh potong lah sifar kat belakang sekali. Jadi 4 darab 50 sen, 24 darab 50 sen, 4 darab 5 20. 2 darab 5 10, 11 12. Ni kosong, 4 darab sifar kosong, 2 darab sifar tambahlah sifar 2 tambah sifar 2, 1 tambah sifar 1, jadi 12. Ni 1 titik. Jadi RM RM12, 2 markah. Ada lagi jalan lain sebenarnya. Okey, jadual 1 menunjukkan bilangan guli di dalam 4 biji botol W, X, Y, Z. Okey, bilangan guli ni W dah tahu 14,564. X tak tahu lagi. X dia kata 730 kurang. Kalau kurang daripada W, kurang maksudnya dia makin sikit daripada W. Berapa dia makin sikit? Jadi kita kena tolak lah. 14,564 ni tolak dengan 73 sifar. Awak pun tolak lah, dapat 13,834 untuk X. Y pula, okey, Y dia kata setengah daripada W. Setengah daripada ni kena buat darab. Darab apa? W ni. Darab ni buat apa dia buat darab, cikgu? Yang ni kenapa tak buat darab? Yang ni kata kurang daripada. Hak ni daripada terus. Ni daripada, ni kurang daripada, kena tolak lah. Kalau daripada macam ni, kena buat darab. 1/2 darab dengan W berapa? 14,564. Kita kena kira sesa. Okey, kira satu-satu. Sifar 2 yang ke 1. Ambil 14 terus. Sifar 2. Okey, kan nombor depan boleh ambil 2 nombor terus Ambil nombor 14, sifar 2 yang ke 7. Okey, 5 sifar 2 yang ke 2. Sebab sifar 2 macam ni kan. 2, 4, 6, 8. Jadi 5 ni kita ambil yang nombor 4 ni. Yang kedua. Baki dia 1. Sebab 5 tolak 4, 1. Baki dia 1. 16 sifar 2 yang ke 8. 4 sifar 2 yang ke 2. Jadi jawapan dia bagi Y ialah 7282. Okey. Z sama bilangan W dan Y. Z sama bilangan dengan apa? Jumlah. Jumlah ni tambah. Jumlah siapa? W dan Y. Kena tambahlah W dengan Y. W dengan Y. Jadi awak tambahlah 14. 564 tambah dengan 7282. 7282. Okey, 6, 14, 7, 8, 11, 2, 1, 8, 4, 6. Ni untuk Z. Ni untuk Y, X, W. Botol manakah yang mempunyai bilangan guli yang paling banyak dan yang paling sedikit? Buktikan.
Okey, yang paling banyak kita pun tengoklah nombor semua sekali kita kira tadi. Jadi paling banyak 2 1 bilangan guli mana? Bilangan guli Z. Bukan nak nombor, ya nak botol yang manakah? Yang paling banyak botol Z. Yang sedikit botol Y. Kemudian buktikan. Bukti macam mana ni? Bukti ni yang kita kira ni, ini adalah bukti. Itu sebab kalau kertas 2 jangan padam dalam kira. Biar macam ni. Itu bukti dia. Dapatlah 2 markah. Ni jangan padam lah. Okeynya. Apa macam ni? Okey, silap. Yang ni jawapan ni 1 markah. Dua-dua betul. Dan yang kira ni adalah 1 markah. Yang kira ni jadi K1. Dia tengok ada bukti ni K1. Ni J1. Okey, itu jumlah bilangan guli dalam botol X, Y dan Z. Jumlah tambah apa? X, Y dan Z. Apa tambahlah? 13,834 ni tambah dengan 7282. Okey. Kemudian tambah dengan 21846. Dapatlah jawapan dia. Dekat jawapan J1, dekat yang kira K1.